sejahtera, saya Jalvina Binti Jalan, pelajar daripada OUM Kuching Learning Center. Hari ini saya akan membentangkan tugasan saya untuk subjek SBEB 3103 Environmental Management dengan tajuk Penilaian Impak Alam Sekitar atau EIA. Okey, proses kerja EIA bermula dengan satu saringan projek di mana pemaju akan menghantar projek yang dicadangkan kepada Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Alam Sekitar akan menyaring projek tersebut sama ada perlu melalui EIA atau tidak. Proses seterusnya ialah mengukur parameter di mana JAS akan mengukur parameter kawasan yang dicadangkan itu, keluasan projek yang dicadangkan itu. Proses yang ketiga ialah proses menilai kesan yang mungkin timbul akibat pembangunan projek yang dicadangkan. Seterusnya ialah proses mitigasi di mana JS akan membincangkan langkah kawalan yang telah dicadangkan oleh pihak pemaju sama ada bersesuaian dengan kesan yang telah dikenal pasti atau tidak. Langkah seterusnya, langkah mengurus kesan yang telah dikenal pasti. Contohnya, jika projek yang dibangunkan itu memerlukan penempatan semula, maka pemaju haruslah membuat perbincangan dengan penduduk setempat untuk mempersetujui penempatan semula dilakukan. Okey, peringkat seterusnya ialah peringkat penilaian laporan EIA akan dikeluarkan. Pada peringkat ini, orang awam boleh memutarkan pandangan tentang kesan yang akan timbul akibat pembangunan projek yang dicadangkan. Seterusnya ialah perlesenan peringkat sama ada projek itu diluluskan atau dibatalkan. Jika diluluskan, maka satu lesen akan dikeluarkan oleh JAS untuk pemaju meneruskan pembangunan projek yang mereka cadangkan. Proses yang terakhir ialah proses pemantauan. Proses pemantauan ini bertujuan untuk memastikan semua komitmen yang dibuat di dalam EIA dipenuhi oleh pemaju. Okey. Kesan kemungkinan persekitaran yang memfokus akibat hakisan tanah dan masalah air ribut untuk tapak projek Green Technology Paper Plan yang dicadangkan semasa pasal pembinaan ialah satu, kemungkinan berlakunya pencemaran air. Apabila hujan turun, ia akan membawa bersama lumpur, tanah dan sedimen akibat hakisan tanah. Aliran ini akan dibawa terus ke sungai yang berhampiran iaitu Sungai Muda dan juga Sungai Gajah. Dan sungai ini akan menjadi keruh dan menjejaskan kualiti air sungai dan ekosistem sungai juga akan terjejas sehingga sumber air bersih untuk masyarakat setempat akan tercemar. Kesan yang kedua ialah berlakunya banjir. Masalah air ribut akan menyebabkan air hujan bertakung di atas permukaan tapak projek. Ini disebabkan ketiadaan penutup bumi atau tumbuhan untuk menyerap lebihan air hujan tersebut. Okey, langkah mengawal kesan kemungkinan persekitaran akibat hakisan tanah dan masalah air ribut untuk tapak projek Green Technology Paper Plan ialah satu, membangunkan projek mengikut fasa. Tapak projek Green Technology Paper Plan mempunyai kawasan yang sangat luas. Kerana ini berlaku risiko hakisan tanah jika kawasan dibuka secara serentak. Projek yang dibangunkan mengikut fasa bertujuan untuk mengelakkan tanah terlalu terdedah kepada hakisan tanah dan masalah ribut air. Okey, langkah yang kedua ialah membina kolam takungan sedimen. Ini bertujuan agar aliran air hujan yang mengandungi tanah, lumpur, sedimen dan juga sisa pembinaan tidak terus mengalir ke sungai yang berhampiran iaitu Sungai Gajah dan Sungai Muda sehingga menyebabkan berlakunya pencemaran air sungai. Okey, langkah yang ketiga ialah membina saliran perparitan. Ini bertujuan untuk mengatasi masalah air ribut yang boleh menyebabkan berlakunya banjir di tapak projek. Pembinaan saliran perparitan ini akan menyalurkan air ribut keluar daripada kawasan tapak pembinaan sekaligus mengelakkan berlakunya banjir. Sekian daripada saya.